Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syafiqah binti Zaino, nombor matrik A176-578. Saya daripada Fakulti FSSK, program Antropologi dan Sosiologi. Saya merupakan pelajar ekorelawan bagi Citra LMCP 1522. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk berkongsi pengalaman saya sepanjang pembelajaran dalam Citra ini. Terdapat beberapa modul yang saya sertai. Antaranya adalah modul ekosistem, modul pengurusan sisa, modul agenda awani dan sebagainya. Pembelajaran bagi semester ini sangat menarik kerana berbeza daripada semester-semester yang lepas. Disebabkan negara kita tengah mengalami wabak pandemik COVID, kerajaan mengisytiharkan PKP menyebabkan kami terpaksa meneruskan PDPC dalam online. Sejujurnya saya rasa sangat terbeban lah dengan rangkaian internet yang tidak begitu stabil. Tetapi alhamdulillah, syukur kepada pensyarah yang sangat memahami dan cuba untuk menolong kami sebaiknya. Berikutan pandemik ini juga, antara platform yang digunakan adalah UKM Folio dan juga Zoom untuk beberapa seminar dan juga untuk tugasan. Antara modul yang saya rasa paling menarik adalah modul pengurusan sisa. Okey, seperti kita tahu, pengurusan sisa ni melibatkan amalan 3R, iaitu reuse, recycle, reduce. Melalui modul ini, saya dapat mengetahui lebih jelas tentang proses-proses mengitar semula yang lebih berkesan. Dan saya juga dapat menambah ilmu dalam beberapa perkara, seperti menginovasikan suatu barangan kita semula itu menjadi satu produk yang boleh diguna dalam jangka masa yang panjang. Antaranya adalah seperti yang kita tahu, botol air minuman kosong tu boleh dijadikan tempat untuk tumbuhan hidroponik. Okey, yang kedua pula yang saya dapat ni, saya boleh menjadi duta kecil kepada masyarakat di luar sana melalui hebahan aktiviti saya di laman Facebook. Saya setiap sekali modul yang dijalankan akan diupdate di Facebook. Jadi secara tak langsung masyarakat lebih aware tentang program-program yang untuk memelihara alam sekitar kita. Okey, tahukah anda bahawa situasi yang berlaku sekarang ni merupakan situasi yang lazim berlaku di negara kita, Malaysia. Sampah ini dibuang di merata-merata tempat sahaja, dan sampah ini bukan sahaja memberi kesan kepada alam sekitar kita, tapi kepada nama baik negara kita juga. Macam mana pandangan daripada pelancong asing kepada kita? Okey, botol ni boleh dikita semula dan diinovasikan kepada alat untuk kegunaan harian kita. Contohnya, boleh dijadikan bekas alat tulis dan juga boleh menggunakan kaedah hidroponik dengan menggunakan botol ini. Jadi, jaga alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Okey, cik, jangan buang sampah merata-rata, okey? Okey, seperti yang kita tahu, air merupakan elemen penting dalam kehidupan seharian kita. Kita menggunakan air untuk membersihkan diri, memasak, minum dan sebagainya. Tapi tahukah anda bahawa air di bumi adalah 70% dan 30% adalah darat. Tetapi untuk air yang digunakan dalam kehidupan seharian hanyalah 1%. Anda terkejut kan? Saya pun begitu.
Okey, modul ini membuatkan saya lebih aware tentang kepentingan air untuk dalam jangka masa yang panjang. Kita hendaklah bekerjasama dengan kerajaan untuk memastikan sumber ini sentiasa ada tanpa ada sebarang masalah. Modul yang ketiga yang menarik ialah modul ekosistem daripada kendalian Encik Nik sendiri. Okey. Okey, setelah saya mengikuti modul ini, saya lebih sejujurnya saya tidak begitu tahu dengan ekosistem yang ada di Malaysia ini. Tapi setelah saya mengikuti modul ini, saya dapat beberapa pengetahuan tentangnya juga. Okey, bagi saya ekosistem ni sangat perlu dijaga disebabkan kalau satu ekosistem itu terjejas bukan melibatkan alam sekitar saja. Kita sebagai manusia pun turut terjejas disebabkan itu. Antara usaha yang boleh kita lakukan untuk menjaga ekosistem ini sebagai manusia adalah menjaga alam sekitar. Contohnya ekosistem sungai. Ekosistem sungai terdapat ikan-ikan. Jadi kalau manusia membuang sampah di dalam sungai itu, ianya bukan sahaja menjejaskan habitat sungai tersebut, tetapi memberi kesan kepada negara kita juga. Seperti berlakunya pencemaran sungai dan imej negara mungkin akan buruk di mata pelancong. Okey, modul yang keempat pula yang menarik ialah seminar Hari Bumi yang diikuti di laman Facebook. Pegawai akan melaporkan, ya, ini empangan di sini turun tinggal 30% saja kita di dalam emergency. Ya, jadi kita doakanlah hujan turun dan ada usaha nak buat supaya. Okey, melalui modul ini saya dapat tahu bahawa pokok merupakan sumber utama yang membekalkan oksigen. Jadi kita hendaklah memelihara pokok-pokok ataupun hutan di Malaysia. Sebagai salah satu caranya adalah menanam setiap seorang satu anak pokok. Namun pada era moden ini Malaysia membangun dengan pesat dengan bangunan yang tinggi dan sebagainya akan menyebabkan kawasan hutan sendiri akan mengecil. Secara langsung ia akan mengurangkanlah bekalan oksigen. Jadi antara usaha yang dapat kerajaan lakukan adalah mengambil berat tentang kawasan hutan ini seiring dengan pembangunan di Malaysia. Antara salah satu usaha dalam memelihara hutan di Malaysia ini adalah dengan cara menanam anak pokok seperti ini. Okey, tamatlah sudah video pembentangan. Saya menceritakan tentang pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat daripada modul AMCP 1522 ini. Jadi harapan saya berharap untuk pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan datang ataupun yang berminat untuk menyertai LMCP 1522 ini, saya sangat-sangat mengesyorkannya kerana ianya bukan saja untuk pengetahuan ilmu semata-mata, tapi ia melatih kita supaya lebih aware tentang alam sekitar yang berlaku di sekeliling kita. Akhir sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam citra ini kerana sangat-sangat memahami dengan masalah internetnya, dengan masalah menyelesaikan tugasnya. Sangat-sangat pensyarah sangat memahami dan saya sangat bersyukurlah. Terutamanya jutaan terima kasih kepada Encik Nik sendiri yang membimbing kami daripada awal semester sampai hujung semester. Terima kasih.